Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam YouTube channel ni. Kepada korang yang baru masuk ke channel ni, selamat datang aku ucapkan. Dan kepada korang yang dah subscribe tu, thank you so much. Okay guys, untuk video pada kali ni aku nak berkongsi dengan korang tentang cerita pasal salah satu daerah yang berada di selatan negeri Kelantan. Kalau tanya siapa-siapa pun mesti diorang akan tahulah nama tempat ni. Dan nama tempat yang aku maksudkan ni adalah Gua Musang. Tentu ramai dalam kalangan daripada korang yang tertanya-tanya macam mana boleh dapat nama Gua Musang tu kan. So jom aku share cerita ni dengan korang. Gua Musang ni sebenarnya merupakan antara daerah yang paling banyak menyimpan cerita sejarahnya yang tersendiri pada suatu ketika dululah. Suka duka yang pernah dilalui oleh penduduk Gua Musang pada ketika tu sudah pastinya terpahat dalam diri, lebih-lebih lagi bagi mereka yang pernah hidup pada zaman Gua Musang ditawan komunis pada suatu ketika dulu. Dan dalam video pada kali ni aku bukan nak ceritakan tentang penjajahan komunis, tapi apa yang aku nak ceritakan dekat sini adalah mengenai bagaimana nama Gua Musang ni dipilih untuk dijadikan sebagai nama kekal di daerah tersebut. Sebenarnya Gua Musang ni merupakan sebuah pekan kecil yang mempunyai jalan kereta api yang terpanjang di hulu Kelantan, yang mana jalan kereta api ni mengambil kira jarak sejauh 160 km dari selatan Kuala Krai. Untuk pengetahuan korang, sebelum tibanya zaman moden seperti sekarang ni, Gua Musang sebenarnya telah dihuni oleh masyarakat orang asli yang bergantung hidup dengan memburu hasil hutan. Nak dijadikan cerita, pada suatu hari tu sekumpulan orang asli ni telah masuk ke dalam hutan berhampiran untuk memburu binatang, tetapi nasib tidak menyebelahi diorang pada masa tu. Disebabkan tu, geng-geng orang asli ni pun buatlah keputusan untuk menunggu sehinggalah diorang ternampak seekor ayam hutan yang telah dikejar oleh seekor musang. Dan lepas tu diorang pun telah mengekori ayam tersebut dengan harapan untuk menangkapnya. Tetapi diorang dapati ayam yang dikejar tu telah hilang secara tiba-tiba semasa berada di dalam hutan tu lah. Dan hutan tu boleh dikatakan agak tebal jugalah. Tak lama lepas tu, pada hari yang sama juga, geng-geng orang asli ni sekali lagi ternampak seekor musang yang sedang mengejar seekor ayam. Dan diorang pun cuba mengekori ayam tersebut, tetapi sekali lagi diorang gagal untuk menangkap ayam tersebut. Bagi diorang, kejadian seperti ni agak pelik lah, sebab kejadian seperti ni tak pernah berlaku setiap kali diorang keluar memburu sebelum-sebelum ni. Dan selepas beberapa kali percubaan menangkap ayam tadi gagal, akhirnya diorang pun baliklah dengan tangan yang kosong. Dan pada keesokan harinya, sekali lagi diorang telah keluar memburu, dan pada kali ni diorang nampak kejadian yang sama, di mana seekor musang sedang mengejar ayam di tempat yang sama di tepi sebuah gua yang berada dekat situ. Lepas tu diorang pun cubalah untuk menyumpit ayam tersebut, tetapi gagal. Dan bila dah jadi macam ni, diorang pun agak pelik lah, sebab 2 hari berturut-turut kejadian yang sama berlaku ketika diorang keluar memburu. Untuk dapatkan kepastian, diorang pun sekali lagi keluarlah secara beramai-ramai untuk mengesan tempat di mana ayam tu hilang selepas dikejar oleh seekor musang sejak beberapa hari sebelum ni. Dalam usaha diorang untuk mengesan tempat ayam tu hilang, diorang ni telah menjumpai sebuah gua dan didapati lubang pada gua tersebut kelihatan menyerupai seekor musang yang sedang mengejar ayam. Dan bermula daripada situlah diorang mula berasa takut dengan keadaan bentuk gua tu dan terus meninggalkan kawasan tersebut. Dan disebabkan kejadian tu, diorang telah menamakan tempat tersebut adalah sebagai Gua Musang. Pemilihan nama tersebut adalah kerana diorang berpendapat bahawa gua yang diorang jumpa tu adalah tempat kebiasaannya musang memburu mencari mangsa. Dan bermula daripada situlah nama Gua Musang ni telah dikekalkan sehingga sekarang. Dan Gua Musang ni juga telah menjadi salah satu tempat daya tarikan pelancongan di negeri Kelantan. Di Gua Musang ni terdapat beberapa tempat yang menarik untuk korang datang bersama keluarga ataupun rakan-rakan sambil menikmati panorama yang sangat-sangat indah. Jom aku share dengan korang antara tempat-tempat yang menarik yang ada dekat Gua Musang ni. Antara tempat menarik yang korang boleh singgah kalau datang ke Gua Musang ni adalah kolam air panas berlojing. Kolam air panas ni merupakan salah satu tempat yang agak menarik di Gua Musang. Lokasinya terletak di kawasan berhampiran penempatan orang asli, iaitu pos hand drop. Untuk pengetahuan korang, kolam air panas dekat sini merupakan kolam air panas yang terpanas di Kelantan dengan suhu 72 darjah Celsius. Tempat ni berpotensi menjadi daya tarikan geopelancongan di Kelantan. Selain mempunyai keindahan alam semula
semula jadinya yang segar, air panas dekat sini juga dikatakan mampu merawat penyakit kulit dan juga melancarkan peredaran darah. Antara kemudahan yang disediakan dekat sini adalah 3 buah kolam air panas dan tempat letak kenderaan yang sangat luas. So kalau korang datang ke Gua Musang ni, kolam air panas berlojeng ni wajib korang singgah. Selain daripada tu juga, antara tempat yang agak menarik dekat Gua Musang ni adalah Taman Negara Kuala Koh ataupun dalam bahasa mudah Taman Negara Kelantan. Taman Negara Kuala Koh ni sebenarnya merupakan salah satu tempat yang wajib korang singgah dan ianya berada di sepadan negeri Kelantan dan berada dalam jajahan Gua Musang. Taman Negara Kuala Koh ni terletak di dalam kawasan hutan simpan lebih dan hutan simpan Bukit Hantu, di mana kawasan ni terletak kira-kira 96 km daripada bandar Gua Musang ke Kuala Kerai dan ianya mudah untuk dikunjungi oleh semua pengunjung. Aset semula jadi yang dimiliki oleh taman ni adalah dengan adanya kepelbagaian kehidupan flora dan fauna serta ekosistem hutan hijau tropika. Antara aktiviti yang boleh korang buat dekat sini adalah memerhati burung dan dipercayai terdapat kira-kira 300 spesies burung yang ada dekat sini. Selain itu juga korang boleh memancing, berkhemah, menaiki titian kanopi, berkayak dan banyak lagi aktiviti menarik yang disediakan dekat sini. Antara kemudahan yang disediakan dekat sini adalah chalet, asrama, restoran, tapak perkhemahan, perkhidmatan bot surau, tempat letak kenderaan dan lain-lain lagi. Walaupun bandar di Gua Musang ni lebih kepada kawasan pedalaman, namun ianya menyediakan pelbagai tempat menarik yang boleh dilawati oleh pengunjung dari seluruh negara. Dan dalam pada masa yang sama, semua pihak perlu memandang serius tentang beberapa isu agar tempat yang menarik di Gua Musang ni tetap terpelihara sepanjang masa. Okeylah, aku rasa sampai dekat sini dulu untuk video pada kali ni. Terima kasih kepada korang kerana sudi support channel ni dan juga terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi tengok video ni dari awal sampai habis. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe tu, korang boleh tekan button subscribe sekaligus tekan butang loceng supaya korang tak terlepas untuk dapatkan notification video-video terbaru daripada channel ni. Dan apa-apa pun terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beres saya, jumpa lagi.